Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni hari pertama untuk PDPR sempena PKP 3.0 lah. Okey, hari ni kita akan tengok tajuk zakat. Bahagian fiqh kamu boleh cari bahagian fiqh. Muka surat 137 pelajaran yang ke-17. Okey, untuk rujukan kamu lah dekat buku teks. Okey. Kita akan mula. Okey, kita tengok dulu maksud zakat. Kita tengok daripada segi bahasa. Dari segi bahasa, maksud zakat ialah subur, suci, berkat dan berkembang. Okey, manakala dari segi istilah ialah, okey, Ustazah ada buat 3 bahagian dekat sini. 1, 2, 3 supaya kamu senang nak ingat. Okey, poin yang pertama ialah mengeluarkan sebahagian harta. Mengeluarkan sebahagian harta. Poin yang kedua, untuk golongan yang berhak dengan syarat yang telah ditetapkan. Okey, mengeluarkan sebahagian harta untuk golongan yang berhak dengan syarat yang telah ditetapkan. Okey, Ustazah harap kamu boleh ingatlah. Mengeluarkan sebahagian harta maksudnya bila kita dah ada harta yang banyak, kita keluarkan sedikitlah untuk membayar zakat ni kepada golongan-golongan yang berhak. Okey, siapa yang berhak ni, siapa yang layak ni, nanti kita tengok sebab Ustazah ada tulis dah dekat sini dengan syarat yang telah ditetapkan. Okey, tak semua orang yang layak tu berhak lah maksudnya, sebab ada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh kalau macam dekat Malaysia ada lembaga zakat lah. Okey, baik, seterusnya kita tengok siapa yang layak. Siapa yang layak untuk menerima zakat. Okey, kita ada 8 golongan kat sini. Yang pertama ialah fakir, yang kedua ialah miskin, amil, mu'allaf, hamba, orang yang berhutang, fi sabilillah dengan ibnu sabil. Okey, kita akan tengok satu persatu, tapi kalau kamu nak yang lebih jelas, okey, kamu boleh tengoklah dekat buku teks muka surat 138. Okey, kita tengok golongan yang pertama. Golongan yang pertama ni ialah fakir. Fakir ni orang yang tiada harta yang mencukupi untuk keperluan dirinya sendiri. Okey, dia tak ada duit langsung untuk keperluan diri dia. Kalau contohlah sehari dia kita macam kita lah kan, untuk makan, untuk minum, apa semua tu, sehari kita kena RM10. Kita nak guna RM10. Tapi orang yang fakir ni, dia tahap dia hanya boleh buat dia hanya boleh kerja untuk cari RM2 je sehari. Maksudnya macam tu. Ni golongan yang fakir lah. Orang yang memang betul-betul fakir. Memang dia tak boleh nak tampung keperluan diri dia sendiri. Okay, berbeza pula dengan golongan yang miskin ni. Golongan yang miskin ni, dia mampu nak tampung sebahagian sahaja daripada keperluan hidupnya. Nak kata cukup tu tak, tapi dia mampulah untuk tampung sebahagian sahaja. Contoh, kalau Ihat tadi RM10 boleh produce RM2 je sehari. Tapi kalau golongan yang miskin ni, kalau sehari kita guna RM10, dia boleh hasilkan RM8 je sehari. Maksudnya tak cukup lah. Kalau setakat nak makan tu kena catulah, maksudnya macam tu. Okey, golongan amil ni pula ialah orang yang dilantik oleh pemerintah untuk mengumpul dan mengagihkan zakat. Macam kita tengok kan, sekarang ni kalau macam dekat bazar-bazar, macam ada bazar kan, dia ada amil kat situ, orang yang nak terima zakat, yang macam kita pergi salam dia, kita nak bayar zakat kat dia, itulah golongan amil. Okey, golongan mu'allaf ni rasa semua orang tahu. Golongan mu'allaf ialah golongan orang yang baru masuk Islam. Okey, untuk golongan hamba ni kat Malaysia tak ada dah ni rasanya. Okey, golongan hamba ialah golongan yang ingin membebaskan diri mereka. Maksudnya masa zaman Nabi dulu, zaman jahiliah dululah. Okey, masih ada sistem hamba ni. Hamba ni macam dia kena berkhidmat lah dekat tuan dia. Dia bukan macam orang gaji macam kita dah. Dia macam lebih lagi pada orang gaji lah. Dia hamba, dia milik pada tuan dia kan. So dia nak bebaskan diri dia, dia kena ada contoh kalau tuan dia bebaskan diri dia, baru dia bebas lah macam tu. Okey, hamba ni layak lah untuk menerima zakat. Okey, untuk yang keenam ialah orang yang berhutang. Orang yang berhutang ni ialah orang yang ada hutang untuk keperluan asas diri serta tanggungannya dan tidak mampu nak bayar. Contoh, orang yang berhutang ni macam dia hutang beras, makanan asas lah untuk family dia ke, untuk diri dia kan. Dia terpaksa berhutang. Padahal walaupun dia berhutang, dia tak ada pun duit nak bayar hutang tu. Maksudnya macam tu. Okey, fi sabilillah ni ialah orang yang berjuang di jalan Allah.
Okay, kalau orang yang belajar macam kita ni kan, macam kamu lah kan, layak tak untuk terima zakat? Layak. Fi sabilillah. Sebab apa? Kamu berjuang di jalan Allah. Kamu berjuang tu maksudnya kamu belajar. Kamu belajar kerana Allah. Kalau kamu main sekolah lah. Kalau kamu main sekolah sebab nak belajar lah. Kalau kamu main sekolah sebab nak tidur, nak jumpa pak buah, tak dapat lah. Tak layak lah untuk sebenarnya kamu dapat kan. Okay, yang seterusnya yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ni apa? Orang yang bermusafir dengan tujuan yang diharuskan syarak, kemudian terputus perbelanjaan. Contohlah dia pi nama apa? Dia pi Mekah ke, dia pi Madinah ke, tiba-tiba dia tak ada duit nak balik. Dia layaklah untuk menerima zakat. Okey, harap faham lah. Kalau kamu tak faham, kamu boleh tanya Ustazah balik lah. Kamu WhatsApp Ustazah balik. Okey, seterusnya kita tengok yang terakhir sekali hari ni, sikit je kita belajar. Yang terakhir sekali ialah hikmah. Hikmah ni dia terbahagi kepada 3, iaitu pemberi, penerima dengan masyarakat. Tapi kalau lah soalan tu dia minta nyatakan 2 hikmah, terangkan 2 hikmah pensyariatan zakat. Okey, kamu tak kisahlah kamu nak bagi pemberi ke, penerima ke, masyarakat, jawapannya tetap sama, tetap ada markah. Tapi kalau lah dia minta hikmah dari sudut pemberi, kamu kena bagi tahu untuk yang pemberi je lah. Kamu tak boleh lah untuk semua. Okey, kita tengok satu-satu. Pemberi. Okey, pemberi ni untuk mendidik jiwa dengan sifat yang pemurah. Ya Allah, tak rakam. Rakam. Mendidik jiwa dengan sifat pemurah. Yang kedua ialah melahirkan sifat taat kepada perintah Allah. Taat kepada apa? Taat kepada pensyariatan zakat ni. Ada orang dia tak taat, dia tak bayar zakat. Kalau tak bayar ni, tak apalah, nanti dia ada jawapan lah kot nanti dekat akhirat nanti. Okey, kita tengok hikmah untuk penerima pula. Okey, kat dalam buku teks kamu ada banyak ni zakat ni. Hikmah dia ni kamu boleh tengok. Ni Ustazah buat sikit lah. Okay, untuk penerima membersihkan hati daripada hasad dengki dan iri hati kepada golongan yang kaya. Dan kita ni kan hati tak pernah nak senang kalau tengok orang kaya pada kita kan. Supaya kita membersihkan hati lah. Okay, yang kedua, meringankan beban orang yang berhutang. Sebab apa? Sebab kita tolong orang yang berhutang dia ni kan. Okay, masyarakat pula. Masyarakat kita dapat mengeratkan ukhuwah dan kasih sayang sesama Islam. Sebab kita bayar zakat ni lah, kita boleh membantu sesama Islam. Cakap sekolah kita kan, sekolah kita ada zakat kan. Dengan duit zakat tu kita boleh bantu kamu buat spek mata lah, bagi raya lah, apalah, banyak kan. Okey, yang seterusnya ialah meningkatkan syiar Islam. Meningkatkan syiar Islam ni sebab apa? Sebab kita laksanakan syariat zakat ni. Okey, setakat itu sahaja pengajaran hari ni. Sekiranya ada apa-apa masalah, kamu boleh WhatsApp dekat Ustazah tanya. Okey. Jangan lupa untuk lengkapkan kerja kamu dekat dalam buku kerja yang Ustazah dah bagi tu. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.